Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara di rumah atau di mana juga anda berada? Ini adalah program Halakah Al-Ummah bersama saya Adli Effendi malam ini. Dan hari ini kita ada topik yang menarik untuk dikupas tentang dianiaya, diam atau melawan. Tapi sebelum kita bermula, apa kata anda share dulu video ini? Kita kongsi manfaat daripada diskusi kita malam ini seluas-luasnya, insya-Allah. Halakah Al-Ummah dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPI Malaysia, dengan kerjasama Merhaba Store and Wholesale Sdn Bhd, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mat'am. Saya nak cerita tentang Restoran Al-Arabi Mat'am. Mereka ada buffet Ramadan pada tahun ini. Mereka menawarkan pelbagai hidangan Timur Tengah, lengkap dengan surau, bersih, parking yang luas, banyak parking, jadi tak ada masalah untuk kita untuk datang beramai-ramai berbuka puasa di sana. Anda boleh hubungi mereka untuk tempahan secara individu mahupun berkumpulan, insya-Allah. Jadi kita nak mulakan program Halakah Ummah malam ini. Sebelum itu saya nak perkenalkan dua tamu seperti biasa. Kita di sebelah kanan, tidak asing tidak bukan, yang telah banyak episod dengan kita, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Fakhruddin bin Zainul. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah bikhair, insya-Allah. Dan di sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Sabahan Iman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Macam mana Ustaz berbuka malam ni? Tadi dah cuba ke di restoran Arabi Mat'am? Sekarang kalau Arabi menunya dah cuba. Alhamdulillah memang sedap. Masya Allah. Saya pun teringin nak cuba tapi yang buffet Ramadan ni masih lagi, orang kata nak cuba lagi. Kita nak ulang lagi. Kalau boleh kalau dapat undangan setiap hari tu, alhamdulillah. Lawak. Okey. Kita nak mulakan perbualan kita, perbincangan kita malam ini tentang dianiaya, diam ataupun kita kena lawan. Lah ni baru-baru ni tim kami di studio Ummah Today ni, kami ramai-ramai pergi join Muay Thai Ustaz. Masya-Allah. Nak belajar seni bela diri. Alhamdulillah kita dah ada yang dah graduate dah. Graduate awal. Oh, graduate awal. Itu yang start kena cuba tu Muay Thai, insya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah. Okey, soalan pertama saya nak tujukan kepada Ustaz Safhan dululah. Boleh ya Ustaz? Ustaz, bulan Ramadan ni bulan yang kita menahan sabar. Banyak kena sabar. Jadi, tapi kalau kita macam selalu jadi mangsa buli ni Ustaz, macam mana kita nak bersabar? Macam mana, apa pendapat Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya muliakan tuan moderator saudara Adli dan juga Ustaz Fakhruddin, panel kita juga pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada soalan, iaitu bila mana kita berada di bulan Ramadan dan dituntut kepada kita untuk sentiasa bersabar. Kerana kita tahu bahawa apabila berpuasa ini dituntut bagi umat Islam sentiasa menjaga perkataan, sentiasa menjaga tingkah laku, sentiasa menjaga perbuatan dan sebagainya. Dan juga ada seperti hadis Nabi SAW yang biasa kita dengar, as-siyamu junnah, itulah puasa itu adalah perisai. As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini. Iaitu yang bermaksud as-siyamu junnah, puasa ini adalah satu perisai. Fala yarfuth wala yajhal, dan janganlah kamu menghina dan juga janganlah kamu berlaku ataupun melakukan satu tindakan yang bodoh. Wa in imru'un qatalahu, jika seseorang ada melakukan ataupun mengajak gaduh, bergaduh dan sebagainya, au syatamahu, ataupun memaki kamu, falyaqul, maka katakanlah, inni shaimun marrataini, sesungguhnya aku puasa sebanyak 2 kali. Dekat sini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berpuasa, hendaklah dia menjaga perkataan dan juga perbuatannya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan ibadah ataupun pahala ibadah puasanya. Namun kalau kita tengok balik, adakah situasi yang terjadi sekarang ni apabila seseorang itu dibuli, adakah kita patut berdiam sahaja? Okey, jadi di sini dia memerlukan kepada pembincangan yang lanjut. Bagaimanakah cara kita untuk menghadapi situasi apabila dibuli? Kita tak cakap berkaitan dengan dari perspektif pembuli, sebab kita tahu bahawa perspektif pembuli ni kadang-kadang jelas apa yang mereka perlu buat, mereka perlu dapatkan pendidikan dan sebagainya. Tapi bagaimana dari segi perspektif dibuli? Kerana kita tahu apabila seseorang itu dibuli, dia mengalami
beberapa kesan. Yang pertama fizikalnya, iaitulah fizikalnya biasanya akan kena teruk, dan secara tidak langsungnya datang dari satu lagi kesan, iaitulah dari segi mental. Kerana orang yang dibuli ini, biasanya pembuli ini akan melakukan berulang-ulang kali, menyebabkan orang yang dibuli ini merasa tak selesa, merasa geram, merasa terancam dan sebagainya. Dan cara yang terbaik untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan ini adalah jangan simpan ia seorang-seorang. Ini adalah salah satu cara. Atau apabila isteri dibuli, kadang-kadang kita tahu bahawa ada banyak pusat-pusat konsultasi untuk isteri berjumpa dan mereka berkonsultasi dengan pusat tersebut. Jadi dalam situasi buli pada hari ini, kita haruslah menentang dengan cara yang bijak. Kita tidak mempunyai kuasa, kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, jangan melawan. Kita haruslah menggunakan kebijaksanaan kita dengan melaporkan kepada pihak yang sepatutnya. Jadi saya rasa perihal berkaitan dengan buli ini, dia sebenarnya banyak lagi pembincangan dari sudut psikologi dan sebagainya. Dari sudut Islam ini, kita harus memiliki satu kesabaran dan juga kita harus sentiasa keluar daripada kengkongan ataupun cengkaman dari pembuli ini dengan pelbagai cara. Jadi saya rasa itu saja, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Zafan. Tadi Ustaz ada sentuh sikit tentang sirah di mana Nabi berperang ya. Jadi Ustaz Fakhruddin mungkin boleh jelaskan ketika Rasulullah menyampaikan dakwah ke zaman Nabi dulu, kaum musyrikin ketika itu sering bermusuhan. Jadi bagaimana Rasulullah sendiri berhadapan dengan musuh pada ketika itu? Jazakumullah khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati lagi menggunakan sahabat moderator, seterusnya sahabat panel, iaitu Al-Fadil Ustaz Saban, insya-Allah berkaitan bagaimana sikap Rasulullah ketika berhadapan dengan musuh. Semestinya antara sifat yang ada pada Nabi adalah sifat sabar. Dan sabar baginda Nabi ini sangat tinggi. Dan di dalam Al-Quran Allah sebut wasta'inu bis-sabris salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan Allah dahulukan sabar. Jadi kalau kita lihat dalam banyak-banyak peristiwa, Nabi banyak dahulukan sabar berbanding take action. Nabi banyak sabar. Banyaklah peristiwa nanti mungkin saya akan sebut nanti, InsyaAllah. Dan perbahagian ulama membahagikan kategori sabar itu, pertamanya sabar dalam melakukan ketaatan. Kan? Contohnya dalam bulan Ramadan, saya beri contoh. Kan? Kita nak buat amal ibadah puasa, perlukan kesabaran. Ni nak tahan makan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, perlukan sabar. Kalau kata tak ada sabar, pukul 12 tengah hari, pergi kat kedai, order pasti hitam lah. Kan? Itu tak ada sabar. Tapi asbab dengan kesabaran, kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Bila mana Nabi dikecam, semestinya terdetik Nabi untuk melawan mereka yang mengecam baginda Nabi. Tapi Nabi sebut dalam sebuah hadis, laisa syadid bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang yang gagah perkasa itu, yakni mereka yang menang ketika mana melawan musuh. Akan tetapi orang yang gagah, yang kuat ini, yang mampu menahan sabar. Disebut dalam Al-Quran, wal kazimina bil ghaiz, dan wal kazimina ghaiz, menunjukkan orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan sabar dan menggunakan kemarahan pada ketika-ketika yang tertentu sahaja. Nak marah boleh, tapi ada tempat yang macam Ustaz Saban sebut tadi, ketika perang dan sebagainya. Untuk mempertahankan Islam, dipersilakan. Kan? Tapi ada pun kalau biasa-biasa dan keadaan biasa, banyakkan bersabar. InsyaAllah dengan sabar dan solat. Itu yang kedua ciri sabar. Adapun sabar yang ketiga disebut oleh ulama adalah sabar ketika mana ditimpa musibah. Kan? Kita tahu dalam hadis sebut, man yuridillahu bi khairan yusib mihu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan uji dia. Dan sebab itulah para rasul, mereka yang soleh, mereka banyak diuji. Sebab Allah nak uji mereka, Allah nak naikkan darjat mereka. Dan siapa lagi untuk kita teladani sifat sabar ini, semestinya ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa yang sangat famous, iaitu ketika baginda tahun-tahun sedih kan, Yaum Amul Hazn, tahun sedih, mana Nabi pergi ke Taif untuk memohon bantuan. Akan tetapi bila mana Nabi pergi Taif, yang hanya dapat adalah dibaling batu. Dibaling batu pula oleh budak-budak kecil. Bukan kata orang tua ni, dibaling budak kecil.
kan, tapi Nabi tetap memilih sabar walaupun pada ketika itu telah di-offer oleh malaikat untuk diempat kaum ini, tapi Nabi memilih untuk sabar dan Nabi memilih untuk berdoa terhadap kaum ini. Dan lihat sekarang apa jadi di Taif, kan, hatta alim ulama timbul daripada Taif, bumi yang menjadi subur dan sebagainya. Antara ulama yang hadir yang muncul daripada Taif itu sendiri adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, kan. Kalau kata Nabi tak doa, takkan nak keluar Sayyidina Abdullah bin Abbas yang banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita ambil iktibar. Mudah-mudahan ya, kita memang kita akui kita mungkin tak sampai tahap Nabi, tapi at least sekurang-kurangnya kita ikut ataupun kita follow the step yang telah ditonjolkan oleh baginda Nabi Muhammad. Wallahu taala alam, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz diceritakan tentang peristiwa di mana baginda Rasulullah dibaling batu oleh kanak-kanak di Taif. Ketika itu saya difahamkan memang sampai berdarah Nabi ketika itu Ustaz Subhan, berdarah dia, tapi baginda tetap mendoakan kebaikan untuk Taif. Tapi timbul persoalan dalam diri saya, mungkin boleh ke kita nak doakan keburukan pada orang yang nanya kita, Ustaz? Mungkin kadang-kadang kita dihasut oleh bisikan-bisikan yang tak betul kan. Jadi bolehkah kita buat macam itu, Ustaz? Baik, terima kasih saudara Adli. Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang zalim. Jadi dalam keadaan ini, apabila kita memahami makna sebenar ayat Quran ini, kita dianjurkan dan juga diunjurkan untuk sentiasa membuka pintu kemaafan kepada manusia-manusia yang telah berlaku zalim kepada kita. Kerana kita tahu bahawa kita hidup di dunia ini bukan untuk menghukum sesiapa. Bahkan orang-orang yang menzalimi kita dan sebagainya, bukan kerja kita untuk menzalimi mereka. Dan juga apabila kita berada dalam satu situasi ini, kita digalakkan untuk sentiasa mendoakan sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sentiasa mendoakan kepada mereka ini supaya diberikan hidayah pada kelak kemudiannya. Kerana banyak sebenarnya cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat yang sebelum mereka masuk ke dalam Islam ini sangatlah keras. Sebagai contoh Saidina Umar sendiri. Namun apabila didoakan doa-doa dan sebagainya, maka selepas itu mereka ini menjadi salah satu pejuang Islam yang terhebat. Masya-Allah. Kita nampak dekat sini bahawa hidayah ataupun hikmah berdoa kepada mereka yang menzalimi ni kadang-kadang dia akan menjadi satu benda yang sangat indah. So kesimpulan untuknya, untuk soalan ini kita sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka yang membuli kita ni, insya-Allah. Kita mendoakan mereka yang membuli kita. Yes. Terima kasih Ustaz. Ustaz okeylah. Jadi mungkin lepas ni saya nak tanya tentang kalau kita nak kena bersabar, banyak bersabar, mungkin ada satu doa atau amalan yang boleh kita buat, boleh kita amalkan bagi mengelakkan kita jadi mangsa buli. Mungkin Ustaz Fakhruddin boleh kongsi kepada kita dan penonton. Sebentar lagi kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian. Kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden.
kita boleh buat bayaran secara online. Insya-Allah, kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Halakah Al-Ummah. Topik hari ini diinaya diam atau kita perlu melawan. Itu persoalannya. Tapi sebelum kita teruskan dengan tadi saya minta satu doa atau amalan yang boleh kita amalkan untuk mengelak dibuli. Kita share dulu. Share dulu video ni, share seluas-luasnya sebab kita nak kongsi manfaat ni bersama-sama insya-Allah. Ustaz Fakhruddin. Jadi tadi saya dah tanyakan tentang mungkin ada satu doa atau amalan khas yang boleh kita amalkan untuk elakkan diri kita ni daripada terenaya mungkin. Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khair kepada sahabat moderator. Terenaya ni saya boleh masukkan dalam kategori fitnah dunia, kan? Iaitu para ulama telah menyebut satu doa yang special yang boleh kita baca setiap kali solat, kan? Unjuran dan anjuran ini telah ditunjukkan, dipandu oleh ulama. Selepas saja kita selesai tahiyat akhir, kita baca Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masih ad-dajjal. Banyaklah poin tu, tapi saya nak sebut tentang satu bahagian iaitu Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Masukkan fitnah dunia, fitnah kehidupan ini termasuklah di dalamnya teranaya atau dianiaya itu sendiri. Jadi siapa lagi lah kita nak berharap melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan memang kita tidak dapat nafikan di penghujung perakhiran dunia ini akan banyak fitnah berlaku pada umat Islam. Dalam sebuah hadis Nabi sebut mafhum dia, fitnah ni akan masuk melalui corong-corong umat Islam, corong-corong rumah umat Islam. Jadi nak kata cepat dan mudahnya fitnah masuk ataupun fitnah akan sampai kepada seseorang. Jadi untuk kita elakkan perkara tersebut, amalkan doa ini. Insya-Allah setiap kali lepas tahiyat akhir kita amalkan. Ini untuk kita elakkan sebelum dianiaya. Tapi seandainya kita telah dianiaya, maka ulama sebut ada satu doa yang lain special untuk kita baca, iaitu Allahumma ultuf bina fi taisir kulli asir fa inna taisir kulli asir alayka yasir. Kan kita ni bila difitnah ni tidak lain bukan tidak ada kuasa yang mampu memberikan kita ujian itu melainkan Allah jualah mampu menarik ujian itu tersebut. Jadi kepada Allah kita doa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita selesaikan kesukaran yang telah menimpa kita sendiri. Bila hamba aku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dengan hamba aku. Jadi insya-Allah kita ambil inisiatif untuk berdoa kepada Allah SWT, sama ada kita telah dianiaya ataupun sebelum dianiaya. Saya bawakan tadi cara untuk kita menyelesaikan masalah kita dengan berdoa. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Fakhruddin. Ustaz Safan, mungkin ada solusi yang Ustaz boleh sarankan tentang isu buli ni Ustaz? Baik, terima kasih saudara Adli atas soalan itu. Kita lihat bahawa kefahaman terhadap agama itu sebenarnya adalah tunjang utama kepada kita untuk menyelesaikan isu buli ini. Kerana kita tahu bahawa terdapat banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang melarang kepada perbuatan buli ini, yang juga disebut kepada satu kezaliman. Kerana kita tahu kezaliman ini tidak terlepas di atas muka bumi. Ianya akan dibawa ke akhirat nanti kerana ianya bergantung ataupun melibatkan kepada dosa sesama manusia. Dan apabila kita melihat kepada fenomena buli ini dan ianya terjadi dalam keadaan fizikal dan juga disebutkan tadi dalam keadaan media sosial, itu cyberbully dan sebagainya. Dan kalau kita tengok para guru, para ulama yang mana hari ini banyak menasihatkan kita, apabila kita nak komen ataupun kita nak share post kepada satu perkara itu, maka fikir 10 kali. Kali pertama fikir nak ke tidak, perlu ke tidak,
Kali kedua, perlu ke tidak? Kali ketiga, perlu ke tidak? Hingga kali ke-9, perlu ke tidak? Kali ke-10, kalau perlu, buat. Kalau tak perlu buat. Jadi sampai macam tu sekali. Maksudnya cara kita, macam mana cara kita nak tidak terlibat dengan cyberbully ini. Sebab kita tahu bahawa dosanya tidak terlepas di atas muka bumi ini. Kerana lagi susah. Apabila kita komen, kita tak tahu, orang tu tak tahu dan kita pun susah nak cari dia. Berbanding kalau depan-depan ni. Tapi depan-depan ni orang kata dia punya pemberat dia lebih berat pada sisi lain. Tapi pada cyberbully, media sosial ini, apabila kita susah nak mendapatkan balik pembuli itu, maka ianya susah untuk mendapatkan kemaafan dan keampunan. Dan kita apabila kita menelusuri balik ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud pada hari ini, iaitu pada hari kiamat nanti, kami kunci mati ke atas mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan dulu. Kat sini kita melihat bahawa apa yang kita lakukan, apa yang kita pertuturkan, semuanya anggota kita akan bercakap dan menjadi saksi ke atas perbuatan ataupun dosa yang kita telah lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam satu hadis menyebut bahawa Allah ini mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Itulah kalau kita tengok maksudnya, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah berlaku zalim. Dan dalam satu lagi hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang perihal mahkamah mazalim di akhirat nanti, dan yang mana dia punya matan berbunyi, idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar fayataqassuna mazalim kanat bainahum fid dunya, ila akhir hadis. Iaitu yang bermaksud idza khalasal mu'minuna minan nar, apabila seseorang mukmin itu selesai melintasi titian sirat, iaitulah minan nar, hubisu, mereka ini akan ditahan di satu perhentian, biqantarah, iaitu satu tempat yang dinamakan qantarah, bainal jannati wan nar, di antara neraka dan syurga. Fayataqassuna mazalim kanat bainahum fid dunya, dan tempat ini dikatakan yataqassun, mereka ini akan dihisap di antara satu sama lain mereka yang melakukan kezaliman sesama manusia di atas muka bumi ini. Dan ini adalah satu tempat ataupun satu persinggahan yang dinamakan sebagai mahkamah mazalim. Dan kat sini bahawa nak menunjukkan bahawa ini dah lepas daripada neraka, tapi ada satu tempat yang special sebelum masuk ke syurga, iaitulah mahkamah mazalim. Iaitu bagaimana keadaan mereka ini ditahan di mahkamah ini. Jika mereka ini banyak melakukan kezaliman, maka berbalik masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan jika mereka lepas, insya-Allah, maka mereka akan masuk ke dalam syurga. Dan ini nak menunjukkan bahawa kesan buli dan juga kesan menzalimi manusia yang lain ini sangat-sangatlah berat. Dan apabila kita melihat kepada solusi, maka solusi agama adalah jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan isu buli ini, dan juga perlu dititik beratkan oleh setiap peringkat, iaitu sama ada di rumah, di pihak kerajaan dan sebagainya. InsyaAllah, itu saja. Terima kasih Ustaz Sabhan. Ustaz Fakhruddin, kita ni kadang-kadang ada kenalan atau rakan kita yang selalu jadi mangsa buli, tapi bila dia cerita tu kita dengar, kita geram je. Kita geram, kalau bila kita nak pergi tolong selesaikan, kita jadi hero pula. Tapi sebelum Ustaz nak menjawab soalan itu, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. ما عندنا حق أكل ولا شيء، ما عندنا ولا حبة مصاري، ما عندنا شيء. شلون بكرة بدنا نصوم وهيك؟ Bulan Ramadan, mereka tetap berpuasa walaupun dugaan mereka sangat berat berbanding kita. Mereka tiada kemampuan untuk meraihkan waktu berbuka dengan hidangan lazat dan berkhasiat, hanya sekadar apa yang ada. Apa saja yang ada, itulah rezeki yang bagi mereka Allah tetapkan hari ini. Saya merayu dan menjemput sahabat-sahabat peduli ummah untuk terus menghulurkan sumbangan menerusi www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban?
Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Halakah Al-Ummah. Episod kali ini tentang bully membuli. Masya Allah. Bully membuli jadi ya. Tapi sebelum kita nak teruskan, apa kata anda share dulu video ini dan kita boleh kongsi manfaat ni bersama-sama insya-Allah. Ustaz Fakhruddin, tadi saya dah tanya tentang ada kenalan atau rakan kita yang selalu jadi mangsa bully, dibuli kan. Dia selalu datang cerita ke kita. Jadi bila kita dengar tu geram Ustaz. Geram je rasa, aku nak pergi settle. Tapi boleh ke Ustaz kita nak buat macam tu? Boleh ke kita nak tolong orang kata nak selesaikan selesaikan pembuli tu? Mungkin. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair kepada sahabat mereka atas soalan yang diberikan. Panduan yang Nabi telah tunjukkan satu hadis Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang yang beriman di antara orang yang beriman yang lain sebagai satu binaan. Ya syuddu ba'duhu ba'da, saling menguat antara satu sama lain. Andai kata seorang jatuh, habis runtuh satu bangunan. Jadi memerlukan, kalau kita bahasa bangunan tu, setiap bata yang ada di bangunan tu diperlukan, ada peranannya kan. Jadi semestinya bila mana sahabat kita disakiti, kita akan rasa satu tak boleh, kita nak backup kawan kita. Cuma cara tu perlu betul. Jangan kita melebihi pula orang yang teraniaya itu kan. Saya rasa orang macam ni dia mempunyai sikap yang ada pada Sayyidina Umar kan. Nabi Sayyidina Umar ni kalau kata Nabi disakiti, siap. Tangan kat pedang lah. Kayak orang nak pergi. Tapi Sayyidina Umar tidak melebihi wahyu. Sebab apa? Sayyidina Umar ni dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tindakan Sayyidina Umar mengikut apa yang Nabi suruh. Kalau kata Nabi tak dibenarkan, Sayyidina Umar tidak pergi. Jadi kalau kita kata nak pergi tegur, nak pergi selesaikan masalah tersebut, kes bully ataupun sebahagian semacam dengan itu dengan hikmah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan. Nak buat dakwah, buat secara hikmah. Kalau kata yang dibuli sahabat kita, mungkin kita boleh yang dibuli di antara dua sahabat kita, si A bully si B, mungkin kita boleh pergi nasihat si A kan. Nasihat dengan baik. Anda kata nasihat dengan baik pun tak jalan, kita report kepada pihak yang berkuasa yang mampu menegur si A kan. Jangan kita cepat sangat ambil tindakan, takut-takut dalam kita nak buat benda baik kita buat perkara dosa kan. Kadang-kadang bila kita dengar sahabat kita dibuli, kita rasa macam marah sampai kadang-kadang termencarut berada kan. Kita nak buat benda baik tapi dalam masa yang sama kita telah membuat perkara dosa. Jadi ini satu kerugian lah bagi mereka yang ingin bantu kawannya tapi dalam masa yang dia tidak perasan bahawa dia telah melakukan satu dosa. Sayyidina Umar walaupun sikapnya begitu, tapi pada malam harinya bagaimana sifat ataupun sikap Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar bangun tahajud sehingga dikatakan Sayyidina Umar ni sering menangis dan dikatakan bawah kelopak mata ni ada lurah bawah mata Sayyidina Umar. Jadi walaupun beliau ni nampak tegas dan sebagainya, tapi pada masa tertentu beliau tahu bagaimana cara yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi inisiatif inilah yang kita perlu ambil sebagai seorang sahabat. Andai kata yang berlaku kes pembulian itu di antara A dan B, dua-dua sahabat kita, fikirkan penyelesaian yang paling rasional kan. Jangan kita terlalu melulu melebihi daripada orang yang dianiaya. Insya-Allah dengan sikap yang kita ambil sedemikian, kita mampu menyelesaikan masalah tersebut tanpa berlaku permasalahan yang lebih besar. InsyaAllah, wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada Ustaz Sabahan ada kesimpulan yang boleh kita buat tentang topik kita hari ini, dianiaya, diam ataupun lawan. Baik, terima kasih Saudara Adli. Jadi kesimpulan untuk perbincangan kita ataupun halaqah kita pada malam ini berkaitan dengan isu buli ataupun isu menzalimi orang lain.
maka dalam keadaan ini kita perlu mengambil serius perkara ini. Dan apabila kita melihat beberapa kes yang melibatkan buli ini, satu kes yang berlaku pada beberapa tahun lepas sehingga menyebabkan seorang pelajar di sebuah universiti meninggal dunia. Jadi dekat sini kita melihat bahawa buli ini sebenarnya bukan satu isu yang kecil, kerana dia boleh menjadi daripada sekecil-kecil melukakan orang sehingga sebesar-besar membunuh orang. Jadi perkara buli ini harus kita ambil serius daripada peringkat awal lagi, terutamanya oleh ibu bapa. Kerana ibu bapa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita, dan juga memberikan kasih sayang kepada mereka ini supaya mereka tidak menjadi seseorang yang sangat kejam ataupun sangat tidak berhati terhadap mereka ini. Dan juga apabila kita berhadapan dengan situasi pembuli ini, maka kita gunakan kebijaksanaan kita untuk sentiasa mencari penyelesaian kepada isu ini dan juga sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah disebut oleh Ustaz Fakhruddin tadi, supaya kita sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali saya tutup dengan dianiaya, diam biar berisi, melawan biar bijaksana. Jadi itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zahan dan terima kasih juga Ustaz Fakhruddin pada malam ini. Jadi kalau anda rasa anda dibuli atau anda pembuli, mungkin Ramadan ini, gunakanlah kesempatan Ramadan ini kita berubah. Kerana Ramadan itu satu titik perubahan. Jadi berubahlah. Apa kata kita berubah menjadi mukmin yang lebih baik, insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian kita pada malam ini. Kita jumpa lagi nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.